Hai Crypto Nation, apa khabar? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kembali ke channel saya Maya Nazrich, My Cryptoversity. Dalam video yang lalu kita ada sembang pasal market review, hala tuju market pada masa sekarang. Ada yang tanya saya apa yang perlu kita buat semasa market dalam keadaan bearish macam ni. Dalam video kali ini saya nak kongsikan dengan anda 5 tips apa yang kita perlu buat semasa market dalam keadaan bearish macam ni. Jom kita saksikan video ini. Baik, seperti mana yang kita tahu, market ni tidak selalunya menaik. Dia tak adalah selalu bullish, kan? Dia ada masa naik, ada masa turun, ada masa naik, ada masa rehat sekejap, lepas tu turun dan naik kembali. Jadi, seperti mana yang saya kongsikan dalam video yang lalu, tahun lepas adalah tahun pertama selepas halving dan tahun ini kita masuk tahun kedua dalam cycle kripto. Untuk pengetahuan kepada yang baru, satu cycle kripto adalah bersamaan dalam 4 hingga 5 tahun. Macam tu kan. Satu cycle mengambil masa, saya lebih suka letak selama 5 tahun. Sebab 4 tahun halving dan tahun pertama adalah permulaan dia. Jadi tahun lepas adalah tahun pertama selepas halving. Market sangat-sangat bullish dan tahun kedua kebiasaannya tak sama seperti tahun yang pertama. Jadi sejak beberapa minggu lalu market kripto sekarang sedang menurun. Kalau kita tengok Bitcoin punya ETH pada $68,000 dan sekarang harga Bitcoin semasa adalah dalam $37,000. Dan sejak Bitcoin cecah ETH $68,000, sekarang 12 minggu berturut-turut Bitcoin 2-3 hari lepas turun sekejap kepada $33,000 dan naik sedikit. Jadi melihatkan kepada trend ini, bagi saya kita sudah berada di dalam keadaan bearish sebab belum ada kenaikan, di mana support sebelum ini di paras 42 telah pecah. So untuk melihat keadaan kembali bullish, harga Bitcoin perlu berada di atas $42,000. Jika harga gagal berada di atas paras ini, bermakna kita berada di dalam market bearish. Jadi kepada pelabur-pelabur baru yang baru masuk akhir tahun lepas atau pertengahan tahun lepas, mungkin mereka agak cuak sebab penurunannya hampir 50%. Tapi dalam market kripto, penurunan 30% dan 50% adalah satu perkara yang biasa semasa correction. Jadi kepada pelabur-pelabur baru, anda sebenarnya tak perlu risau sebab kita ada kaedah bagaimana menangani perkara ini. Dan juga kepada mereka yang baru nak menceburi bidang kripto, ini sebenarnya adalah masa yang terbaik. Anda sebenarnya berada di langkah kanan. Di langkah kanan. Kenapa? Kerana anda sekarang boleh membeli aset-aset kripto pada harga yang murah. Kalau anda terlepas nak beli tahun lepas, so ini adalah masa yang terbaik untuk anda masuk pasaran kripto. Baik, untuk tidak melengahkan masa, saya nak kongsikan 5 tips apa yang kita boleh buat dalam keadaan market sebegini. So jika anda nak jadi seorang coiner berjaya, bolehlah salin tips yang saya kongsikan ini. Tips yang pertama adalah think long term. So kita kena fikir untuk jangka masa yang panjang. Seperti mana yang anda tahu, pelaburan ini bukan untuk masa yang singkat. Pelaburan adalah untuk masa jangka yang panjang. Pelaburan adalah marathon. So kalau anda masuk dunia kripto dengan harapan anda masuk hari ini, bulan depan anda nak kaya, janganlah masuk. Jangan berangan macam tu. Jadi pelaburan kripto ni anda kena fikir untuk satu jangka masa yang panjang, sekurang-kurangnya satu cycle ataupun bersamaan dengan 5 tahun. Baru anda boleh tengok macam mana perkembangan portfolio anda yang grow sampai beribu-ribu persen. Saya bukan sembang karut, saya sendiri telah melaluinya dan pelajar-pelajar saya juga telah melaluinya. Mereka dah lihat perkembangan portfolio mereka sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi apabila kita fikir untuk long term, kita sebenarnya memberi ketenangan fikiran kepada diri kita sendiri. Bila market jatuh, kita nampak itu adalah satu peluang untuk kita membuat pembelian. So kita dapat beli dengan harga yang
murah dan unit yang banyak. Tips kedua adalah kita monitor pasaran. Monitor pasaran ni bukan bermaksud kita menghadap cap 24 jam tiap-tiap hari macam tu. Tak, kita tengok cukuplah sekali sehari atau 2 kali sehari macam mana pergerakan market, berapa harga hari ini. Okay? So anda boleh tengok market mungkin jam 8 pagi dengan 9 malam. Tips yang ketiga pula adalah staking. Seperti mana kita tahu, ada sekarang aset-aset generasi yang ketiga, kita boleh staking. Mana-mana aset yang menggunakan konsensus POS, anda boleh stake. Walaupun anda beli pada harga yang agak tinggi dan sekarang portfolio anda berada dalam floating loss, tapi anda boleh stake. Apabila kita stake, kita akan dapat reward. Sekurang-kurangnya kita dapat juga sedikit sebanyak reward daripada aset yang kita staking. Kalau kita biarkan dalam wallet macam tu, kita tak stake, so kita tak dapat apa-apa. Kita ada unit sebanyak tu saja. Tapi apabila kita stake aset yang kita ada, kita akan dapat reward terpulang kepada APY yang anda masuk. Jangan biarkan aset anda dekat wallet saja. So pergilah staking aset supaya aset anda berganda, aset tu beranak. So nanti apabila market naik balik, so anda akan dapat banyak lagi keuntungan. Seterusnya, buy the dip. Okey, anda biasa dengar buy the dip kan? Orang sembang sana, buy the dip, sembang sini, buy the dip. Tetapi bagaimanakah kaedah buy the dip yang sebenar? Turun beli, mungkin anda dah habis bajet, habis semua peluru kan. Market turun lagi, nak beli lagi tak boleh. Okey. Jadi di sini saya nak kongsikan kaedah buy the dip yang betul. Seperti mana yang kita tahu, pasaran kripto sangat-sangat volatile. Jadi penurunan dalam 20%, 30% itu adalah perkara biasa di dalam kripto. So dia ada dua kaedah buy the dip. Yang pertama, anda boleh gunakan support dan resistance. Kepada yang pandai TA, anda boleh gunakan support dengan resistance. Anda boleh buy the dip dekat support weekly ataupun support monthly. So itu salah satu kaedah buy the dip. Kaedah yang kedua, bila berlaku penurunan 20%, anda boleh buy the dip. Dan jika berlaku lagi 20% penurunan, anda boleh buy the dip. Jadi di sini saya letakkan strategi saya, penurunan setiap 20% ataupun penurunan setiap 30%, saya akan masuk pasaran. Jadi itu dua kaedah yang anda boleh guna pakai untuk buy the dip. Satu, mengikut support dengan resistance. Yang kedua, mengikut percentage yang anda set sendiri, sama ada 20% atau 30% penurunan. Bukan setiap kali turun 2%, 5%, 10% anda dah beli, turun 10% anda dah beli. So itu kalau ada duit banyak pun akan habis. Jadi anda kena letakkan strategi yang betul, berapa persen anda nak masuk untuk buy the dip. Yang last kali, ini yang paling saya suka, yang paling saya buat daripada dulu lagi, sejak 2015 saya buat tak henti-henti sampai sekarang, adalah dollar cost averaging ataupun DCA. Saya selalu bagi tahu dekat student-student My Cryptoversity, DCA adalah cara yang terbaik. Kita boleh beli sama ada setiap bulan ataupun setiap minggu. Bagi saya beli setiap minggu. Setiap minggu saya akan buat DCA aset-aset yang saya dah target berapa ratus unit yang saya nak. So selagi tak ikut unit yang saya nak, saya akan terus buat DCA. Jadi DCA ni kita tak perlu tengok harga naik atau turun. Harga turun ke harga naik ke, kita konsisten beli, seminggu sekali beli, seminggu sekali beli. Jadi bajet saya sebenarnya 1 bulan sekali. Tapi contoh yang anda boleh buat, jika bajet untuk anda beli aset adalah 1,000 sebulan, kalau anda nak buat DCA seminggu sekali, so anda pecahkanlah 4. Jadi setiap minggu anda akan DCA sebanyak 250. Setiap minggu anda beli DCA 250, setiap minggu 250, dan berterusan tanpa mengira harga naik atau turun setiap aset. Jadi untuk jangka masa yang panjang, kita akan dapat harga average. So kita dapat satu unit yang kita beli aset tersebut, kita dapat dengan harga purata, bukan harga yang tertinggi, bukan harga yang rendah. So DCA ini adalah kaedah yang terbaik, kaedah yang paling malas untuk anda menjana keuntungan.
Jadi ingat tadi 5 kaedah yang saya kongsikan, apa yang kita boleh buat dalam market bearish macam ni. Yang pertama, saya recap balik, yang pertama adalah kita fikirkan pelaburan ini adalah untuk jangka masa yang panjang. Mungkin jika anda berumur 40 tahun katakan, so anda boleh buat investment untuk 10 tahun akan datang, ataupun yang dah berumur sikit boleh gunakan untuk target persaraan. Yang kedua, monitor market, jangan duduk tepi, jangan tinggal market, sebab kita nak tengok apa yang berlaku, tapi bukanlah monitor setiap masa So ambil tahu juga, sebab ada orang dia tinggal market macam tu, bila market drop dia menangis di bucu katil, tinggal market tutup semua, tak tahu apa-apa, kemudian tunggu market naik. So itu adalah sangat rugi. Okey, yang ketiga adalah staking. So mana-mana aset yang kita boleh stake, kita staking saja. Kenapa kita staking? Sebab kita nak gandakan unit aset kita. Yang keempat, buy the dip. Okey, buy the dip kita ada 2 kaedah, sama ada kita buy mengikut support ataupun kita buy mengikut percentage yang kita tetapkan. Dan yang terakhir adalah dollar cost averaging ataupun DCA. Okey, ini adalah 5 tips yang anda boleh buat semasa market berada di dalam keadaan seperti ini. Saya harapkan semoga dengan perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Duk kampung tak apa, janji ada kripto. Assalamualaikum.